Muhammad Rizwan Puzi muncul sebagai atlet negara pertama yang dinobatkan sebagai atlet para lelaki terbaik Asia 2018 dalam majlis khas yang diadakan di Emiriah Arab Bersatu UAE pada 5 Februari 2019. Okey, kenal tak Muhammad Rizwan Puzi ni? Ada sesiapa yang kenal kot saudara-saudara dia ke? Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada tak kenal. Tapi daripada sini sekurang-kurangnya awak kenal lah, ini salah seorang atlet kita yang mengharumkan nama negara kita dekat luar. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, apa yang kita akan pelajari daripada apa yang kita lihat gambar ni. Okey, mana pula saya punya pen tadi? Nak conteng dah hilang pula. Sekejap saya nak menconteng. Wah, akbar, ni dia. Subhanallah, hilang pen tadi. Okey, kita lihat apa yang kita akan pelajari hari ini. Kita akan lihat graf jarak masa. Ini hari ini kita akan cover topik ni lah, graf jarak masa. Okey, yang kita dah baca tadi tentang seorang atlet paralimpik negara ni. Dia tanya persoalan kat sini, apa teknik yang digunakan oleh pelari untuk memenangi suatu acara larian? Siapa yang ada pernah masuk acara larian sukan kat sekolah? Ada kat sini? Ya, siapa? Siapa? Ajwa. Alia Sofia. Alia Sofia. Alia Sofia. Apa teknik yang digunakan untuk pelari kalau nak menang acara, Alia? Teknik? Ya, apa teknik dia? Awak kalau nak masuk pertandingan larian, awak buat latihan tak? Ada. Ada. Kalau setiap kali awak buat latihan tu, apa yang awak buat untuk supaya awak rasa awak boleh menang? Improvekan kita punya lari, cara kita lari. Okey. Dan Awak nak lari tu, awak kena lari laju ke? Dalam jangka jarak tu awak lari berapa meter untuk larian awak ni? untuk 100 meter kita kena pecut sampai habis. Untuk 400 meter kita kena pandai kawal lari kita dan maintainkan stamina. Ya, maksudnya awak nak kena pastikan awak dapat lari dalam jarak yang tersebut dalam masa yang panjang. Dalam masa yang panjang. Maknanya kalau lari tu dalam 1 jam. 100 meter awak kena lari mungkin awak punya catatan mungkin masa awal latihan 15 saat contoh. Kemudian awak buat lagi latihan sampai awak kena catat masa tu makin panjang ke atau makin pendek? Makin pendek. Masa singkat lah. Maksudnya lagi cepat awak sampai, awak akan menang lah, betul tak? Awak dapat pingat apa dekat sekolah? Pingat emas. Bagus. Maksudnya awak lari dengan pantas berbanding dengan orang lain. Catatan masa awak mestilah lebih pendek, betul tak? Jarak larian tu sama antara awak dengan peserta lain. Tetapi masa tu awak dapat catat lebih pantas daripada pelajar lain. Mungkin masanya cuma beza dia 2 saat atau 1 saat sahaja. Tapi awak menang. Betul tak? Betul. Ada teknik-teknik tak? Maknanya teknik dia kena laju cepat, lari dengan cepat lah dalam jangka masa yang cepat. Latihan tu kena buat selalu. Macam awak cakap kena maintain. Maksudnya awak kena selalu buat latihan larian. Kalau tak buat latihan pun nanti awak akan pancit. Betul? Okey, untuk bab muka pertama je kita dah bincang lama. Okey, kita lihat maslahat bab pengetahuan dalam gerakan sangat penting dalam bidang automobil. Automobil ni bidang apa? Macam kenderaan kereta ke, motor ke. Maknanya kalau kita mencipta kereta atau motor, kita nak kereta atau motor tu makin cepat ke atau makin lambat? Cepat. Itulah.
mestilah nak cepat tapi tak bolehlah bawa laju-laju kita kena juga jaga keselamatan. Tapi maksudnya kita mesti nak kereta yang bagus. Yang boleh smooth larinya. Kita bawa dengan bagus. Sains sukan maknanya dari segi kita boleh tengoklah dari segi pecutan, teknik-teknik lari yang dia macam mana sains sukan ni, dari segi gerakan. Apa sahajalah yang mementingkan gerakan. Fizik, kejuruteraan kejuruteraan ni kalau contoh apa? Menghasilkan sesuatu, mesin ke, apa lagi? Apa-apa saja kita nak hasilkan, mungkin kita boleh hasilkan benda tu dalam jangka masa. Contoh kita hasilkan apa? Alatan mesin kita nak mesin. Maknanya dalam jangka masa 1 jam, berapa buah mesin yang kita boleh hasilkan? Kita cipta alat yang boleh mencipta alat lain. Mesin lah. Contoh bidang astronomi dan sebagainya. Yang berkaitan dengan gerakan yang memerlukan jarak dan masa. Okey, jaringan kata. Kalau kita lihat dekat sini dalam bab ni kita akan belajar, kita akan jumpa perkataan graf jarak masa. Okey, dalam bahasa Inggerisnya distance time graph. Graf laju masa, speed time graph. Jarak, distance. Laju, speed. Laju seragam, uniform speed. Nyah pecutan, deceleration. Pecutan, acceleration. Ini antara apa kita sebut perkataan-perkataan yang kita akan jumpa lah. Okey, maknanya apa yang dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau awak nak Google pun dalam bahasa Inggeris pun boleh. Okey, imbasan silam. Kita lihat seorang tokoh yang berkaitan dengan tajuk yang kita belajar hari ini iaitu Nicholas Forsythia. Okey, dia punya tarikh hidup dia, hayat dia ialah daripada 1323 hingga 1382. Okey, apa yang Nicholas Forsythia buat yang sampai dia terkenal? Dia adalah seorang ahli matematik dan juga ilmuwan dari Perancis yang penting pada abad ke-14 lagi. Beliau menggunakan sistem koordinat segi empat tepat dan dikatakan orang pertama menghasilkan graf laju masa. Okey, jadi kalau misalnya awak jumpa nama ni, maknanya dia di antara tokoh yang bagi sumbangan dalam graf jarak laju masa ni. Okey, kita lihat graf jarak masa. Cikgu. Ya, apa dia? Cikgu. Apa dia? Ada orang nak masuk. Nak masuk apa? Tak ketuk pintu. Masya Allah, saya tak perasan lah. Saya punya Tak, apa nama dia dah masuk dah. masuk. Dia seorang je kan? Okey, baru seorang tadi yang saya dah admit. Tadi sebab dia nak kena admit. Kalau dia guna MOE, saya tak payah admit. Dia sebaik-baiknya sebenarnya guna MOE lah. Okey, tak apa. Okey, kita lihat graf jarak masa. Awak tahu tak apa itu graf? Apa itu graf? Tak. Tak tahu? Tahu. Dah selalu. Graf tu mesti ada paksi. Paksi Y. Paksi Y, dan juga paksi X. paksi X. Okey, dalam kes ini graf jarak masa biasanya pada paksi Y ini dia akan jadi apa? Jarak. Paksi X ini akan jadi masa. Masa. Okey. Ini adalah graf jarak masa. Apa yang anda faham tentang graf jarak masa? Okey, adakah anda pernah menaiki pengangkutan awam ke suatu destinasi? Pernah? Pernah Ya. Ada yang tak pernah, biasa naik kereta mak ayah dia je. Ada? Kalau naik pun kenderaan awam biasa mak ayah yang bayarkan, betul? Okey, kalau kita lihat dekat sini, tiket perjalanan terutamanya tiket kapal terbang akan mengandungi paparan waktu perjalanan bermula dan anggaran waktu akan sampai ke destinasi yang dituju. Contohnya, anggaran tempoh masa penerbangan domestik dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2 ke Miri ialah 2 jam 20 minit. Okey, tahukah anda bagaimana anggaran masa ini dikira? Macam mana ditentukan masa untuk sampai? Macam mana kita tahu, macam mana nak tahu masa sampai? Kita mesti tahu berapa jarak, berapa kelajuan kapal terbang, betul? Betul. Kalau misalnya jarak tu contoh 200 kilometer.
Okey, kalau kita bawa laju dia 100 km 1 jam. Okey, berbanding dengan kita bawa 200 km 1 jam. Mana yang akan sampai lebih awal? Jangka masa dia agaknya yang bawa 100 km 1 jam atau 200 km 1 jam? Jangka 200 masa. km. Itulah 200. km Maksudnya 200 tu 200. lebih laju. Jadi macam mana nak tahu anggaran masa tu 2 jam 20 minit? 2 jam 20 minit berdasarkan kelajuan kapal terbang. Betul? Betul ke tak betul? Betul. Okey. Berdasarkan kelajuan kapal terbang. Okey, kalau kita perhatikan hubungan jarak dengan masa. Apa hubungan dia? Kita tahu ada formula masa awak belajar tingkatan 2. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Masa. Okey? Jadi kita dapatlah. Kalau kita tahu laju dia berapa, kita tahu masa. Kalau kita tahu jarak dia berapa, laju dia berapa, kita tahu masa lah. Okey. Masihkah anda ingat perkaitan antara laju, jarak dan masa yang dipelajari di tingkatan 2? Awak dah belajar masa tingkatan 2 tentang laju, jarak dan masa. Ingat lagi tak awak belajar masa tingkatan 2? Ingat. Ingat. Alhamdulillah. Dah tak payah belajar lagi lah ni. Dah ingat dah. Okey, kita lihat laju ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Okey, kita nak tahu kaitan antara laju dengan masa, kita gunakan lukisan graf jarak masa. Okey, graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Okey, pada suatu graf jarak masa, kalau kita lihat dekat sini, paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui. Okey, ini mencancang yang ni yang tegak ni. Okey, ini mewakili jarak. Paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Okey, mengufuk, ini mengufuk, kita panggil mengufuk. Ini mewakili masa. Okey, kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak. Okey, saya nak bantu saya. Awak ada buku teks tak sekarang depan awak? Ada. Ada. Tolong Ada. saya potong gunakan pen merah terhadap masa. Ini salah Ini di antara yang dibetulkan oleh pihak penulis buku teks. Jadi potong terhadap masa. Sebab bila disebut kadar perubahan jarak, itu dah dalam kadar tu dah ada masa. Jadi tak perlu perkataan terhadap masa. Okey, potongkan siap-siap. Nanti adik awak yang masih tingkatan 3 naik tingkatan 4 dia dah tahu dah benda tu dah tak ada. Okey, boleh? Dah potong Okey, kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak. Kita sebut kecerunan tu adalah laju. Ingat, awak pernah belajar tak macam nak kira kecerunan? Ada. Okey, kalau kecerunan kalau awak ingat, dia perlukan 2 titik, betul? Betul. Okey, kalau kita letak kat sini nilai, ini adalah kita panggil S1, T1. Kenapa saya letak S? Yang ini saya namakan dia S2, T2. S tu ialah maksudnya ialah susaran atau S ni kita wakilkan sebagai jarak. Jadi dia punya kecerunan adalah Y. Saya terbalik Awak perasan tak saya terbalik? Saya ni apa hal hari ni? Saya terbalik. Nampak tak? Saya patutnya letak T dulu. T tu apa? Masa. T tu masa. Sepatutnya masa dulu pada paksi X kan? T1, S1. Yang kat sini T2. S2. Okey, maka kecerunan dia kita boleh tulis sebagai apa? Kecerunan itu adalah laju. Okey, dia sebut kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak, iaitu laju. Jadi laju tu adalah S1 tolak S2 bahagi T1 tolak T2. Okey, kalau titik kita mesti kecerunan tu kalau kat sini sebenarnya kalau kita buat biasa Y1 tolak Y2, betul? Ini Betul. bahagi dengan S1 tolak S2, tapi dalam kes ini Y itu adalah jarak dan X itu adalah masa. Okey, setakat ni boleh tak? Boleh. Ini kita Boleh. teruskan lagi. Bagaimana anda melukis graf jarak masa?
Okey, graf jarak masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan dengan suatu gerakan seperti yang berikut diperolehi. Ada jadual jarak masa, kita boleh lukis. Ataupun ada persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Maka kita boleh lukis juga graf jarak masa. Okey, kita lihat contoh. Okey, melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Okey, ini dibagi jadual ni. Soalannya pada contoh 1, kita jangan lihat penyelesaian dahulu. Okey, kalau awak lihat dekat sini, okey, Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang. Kenal ke Azizul Hasni Awang? Kenal. Kenal. Ini adalah salah seorang pelumba basikal negara. Okey, jago lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Krian. Krian kat mana? Kelantan. Azrin ni orang Kelantan. Okey, dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Kenapa nak kena ada latihan? Supaya apa? Bila kita praktis make perfect. Betul tak? Betul. Kalau awak nak buat sesuatu macam ni juga matematik ni. Kalau awak nak pandai matematik, awak kena selalu praktis. Kalau tengok ni dia bertekad menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Berbasikal dia buat latihan 2 jam setiap hari sebab nak jadi juara macam Azizul Hasni Awang ni. Okey, jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dalam masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Kalau awak perhatikan masa kosong, kemudian 30, kemudian 60, kemudian 90, kemudian 120. Okey, jarak dia kosong, 10, 20, 30, 40. Apa yang awak dapat perhatikan? Masa kosong, kosong lah. Masa belum lagi kayu basikal, tentulah dia punya jarak kosong. Masa 30 minit, 10 kilometer. Masa 60 minit, 20 kilometer. Masa 90 minit, 30 kilometer. Masa 120 minit, 40 kilometer. Dia bertambah dia tu seragam tak? Sama je, betul tak? Betul. Jadi dia punya pertambahan walaupun masa maknanya dia maintain aja. Dia punya stamina tu sentiasa sama. Bagus dia. Jarak sampai 40 km pun masih sama masa dia. Okey. Jadi daripada jadual yang kita ada ni, maka kita pun lakar graf, lukiskan graf. Okey. Kita lihat dia punya data untuk masa. Okey, masa ni adalah paksi X. Okey, kemudian jarak dalam kilometer. Jarak dalam kilometer pada paksi Y. Kemudian data tu kita lukis mestilah sesuai dia punya nilai. Okey, contoh dekat sini dia bagi untuk minit tu 30, 60, 90, 120. Senang tak kalau saya nak ambil tengah-tengah ni berapa? 15. Senang kan? Okey, untuk jarak pula 10, 20, 30, 40. Maknanya ikut kesesuaian lukisan tu, saiz dia macam mana, maka kita letak nombor yang sesuai. Tahu tak macam mana nak plot data? Tahu. Okey, tahu. Jadi nilai pasangan koordinat 00, dekat sini 00. 30, 10. 30 ni ialah paksi X, 30, 10. Maka dekat sini titiknya. Okey, kemudian 60, 20. Masa 60 pada 20 kilometer. Titik dia. Maka kita plotkan satu-satu. Okey, sehingga selesai. Ini sebab dia bagi data. Maka kita plotkan semua sekali. Lepas tu apa yang kita buat? Kita sambungkan titik-titik tu guna pembaris. Jangan guna freehand. Kena wajib guna pembaris. Lukisan graf ni kena guna pen atau pensel? Pensel. Ya, kenapa kita kena guna pensel? Senang nak padam kalau Senang nak padam kalau ada buat kesilapan. Awak lukis graf gunakan pensel, tapi dia punya nombor-nombor ni kita boleh guna pen. Okey? Jadi tak ada masalah. Yang ni semua kita boleh guna pen lah. Tetapi yang lain-lain tu kita gunakan pensel. Jadi kalau titik salah pun kita boleh padam. Dia punya garisan semua kena guna pensel. Tapi dia punya nombor, label semua kita guna pen. Okey? Langkah yang pertama dia kata pilih skala yang sesuai bagi mewakili jarak yang diberikan. Yang saya sebut tadi lah, kena
kita tengok skala. Kalau awak nak buat 1, 2, 3, 4, 5, kat sini 1, 2, 3, 4. Maknanya jenuh lah. Panjang awak punya graf nanti tak cukup buku. Jadi awak kena guna yang skala yang sesuai. Plot titik yang mewakili pasangan nilai jarak dan masa pada kertas grid dan atau kertas graf. Sambung titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris. Wajib guna pembaris untuk memperolehi graf jarak masa seperti di sebelah. Okey, ada masalah tak? Boleh? Ada. Ada. Next, kita pergi. Okey, sekarang ni soalan dia tak ada bagi jadual. Dia hanya dalam bentuk apa ni namanya? Penyataan yang awak kena faham. Okey? Encik Silva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Silva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80 T. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Silva. Okey, awak bina jadual. Sebenarnya kalau misalnya awak ada jadual ni, awak boleh guna 2 titik pun cukup. Kenapa awak boleh guna 2 titik? Saya tanya. Boleh guna 2 titik sebab persamaannya garisan itu adalah garis lurus. Garis lurus cukup awak ada titik paling maksimum dengan paling minimum. Maknanya paling rendah dengan paling tinggi. Tapi tak apa, kita ikut saja yang contoh dibagi. Jadi dia letakkan dekat situ setiap jam. Macam tadi yang tadi contoh dia bagi setiap jam. Maka dekat sini keretanya, dia pandu kereta selama berapa jam? 3 jam, betul? Betul, 3 jam. Okey, 3 jam. Jadi masa mula-mula dia tak pandu kereta tu dah start tu mula tu berapa jam? Kosong. Jadi itu yang diletak 0, 1, 2, 3. Okey, kemudian bila kita dah masukkan nilai jam tu, macam mana kita nak dapatkan nilai jarak dia S dia ni? Masukkan dalam persamaan. Tu yang dia dapat dekat sini, S sama dengan 80 T. Bila T sama dengan 0, dia akan dapat S berapa? Kosong. Okey, dekat sini juga. Dia dapatkan, macam mana dia dapat 80? Maka S sama dengan 80 kali 1. Tu dapat 80. Untuk kes yang 160? 80 kali 80 kali 2. Dapat 160. Okey, yang ini pula T sama dengan 3, 80 kali 3 dapat 240. Maka bila awak plot kan, awak ikut yang sesuai lah. Maknanya kalau kat sini dia letak 80, 160, 240. Jadi separuh dia 45. Okey, separuh dia 40. Kat sini tengah-tengah dia 120. Maknanya kita boleh baca lah antara tengah-tengah dia. Okey, yang kat sini pula 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kemudian awak letakkan titik-titik dia, pasangan dia 0 dengan 0, 1 dengan 80, okey 1 dengan 80, 2 dengan 160, 2 dengan 160 dekat sini dan kemudian 3 dengan 240. Guna pembaris, kemudian awak gariskan. Okey, simple aja. Okey, ni pertama A ialah bina jadual jarak masa seperti bawah. Kemudian dia kata yang soalan B, lukis graf jarak masa seperti di sebelah dengan memplot titik berdasarkan jadual yang dibina. Maknanya yang pertama bila dah ada dia nak apa kat sini? Lukis satu graf jarak masa mewakili perjalanan Encik Silva. Jadi pertama yang kena buat ialah bina jadual. Yang kedua barulah awak lukis. Itu step dia lah. Mesti ada jadual. Okey, contoh 3. Kita lihat pun dia bagi tak ada jadual. Okey, kali ini kita ambil titik yang minimum dan titik maksimum pun dah cukup. Okey, masa yang paling minimum ialah 0, paling maksimum ialah 40. Kalau kita lihat, Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan antara jarak dengan masa larian dari garis penamat ialah S sama dengan 80 tolak 1/5 T dengan keadaan S ialah jarak dalam kilometer. Okey, S ini adalah jarak dalam kilometer. Kita buat jadual lah. Tapi kena tulis pastikan ni kilometer.
Kemudian T ialah masa dalam minit. T ialah masa dalam minit. Okey, kalau lihat dekat sini dikeluarkan persamaan. Buatkan jadual. Okey, jadual gunakan pembaris untuk bina jadual, sekurang-kurangnya ada 2 titik. Okey, masa T kita ambil yang minimum dan maksimum sahaja. 0 dengan 40. Kemudian masukkan dalam persamaan yang ini. Okey, bila dia 0, maka dapat 8. Bila dia 40, maka awak akan dapat sifar lah. Okey, kemudian pasangan sifar 8. Maka sifar 8, titiknya di sini. Dan satu lagi ialah 40 sifar. Okey, titiknya di sini. 40 sifar dan buatkan garisan. Okey, ada tak soalan macam mana cara nak buat? Boleh tak setakat ni? Kita akan cuba buat latihan nanti. Boleh. Okey, cuba kita buat sama-sama. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Haji Ali untuk berjalan dari rumahnya ke masjid untuk menunaikan solat. Alhamdulillah. Berjalan ni, kenapa nak kena berjalan ni Haji Ali? Kenapa tak naik motor ke naik kereta? Agaknya Lagi kenapa? banyak pahala. Alhamdulillah, betul. Lagi banyak pahala Haji Ali berjalan. Okey, tapi kalau jauh lebih kurang 10 km tu janganlah awak buat hal pula. Kalau 300 meter tu okey lagi. 5 kilometer nanti kenapa? Siapa nama? Kenapa nak berjalan? Saya nak banyak pahala ayah. Nanti daripada dapat awal waktu, awak tak dapat awal waktu, orang dah balik dan nanti. Okey. Sekarang kita nak lihat paksi pada paksi Y ni saya nak tulis apa? Apa saya nak tulis? Jarak. Jarak dalam kurungan Meter. meter. Okey, pada paksi Meter. X ni Masa. masa dalam kurungan Minit. minit. Okey, Minit. saya punya ni tak berapa besar. Okey, kalau kita lihat masa dia daripada 0 hingga 20. Jadi berapa yang sesuai saya nak letakkan dia punya skala? Skala dia mesti jarak dia sama. 5. 5 yang sesuai. Okey, 5, 10, 15, 20, 25. Tak apalah, lebih sikit. Okey, kemudian kat sini ada 300. Berapa yang sesuai saya nak letak? Kalau misalnya sebenarnya kalau saya nak letak 75 ni, tak ada masalah. Tetapi macam bila saya nak letak tengah-tengah tu nombor dia macam saya tak boleh nak dapat. Apa yang sesuai saya letak? Kalau misalnya saya nak supaya tengah-tengah dia tu saya boleh baca. Saya lebih suka letak 50 Kalau saya letak 50, 100, 150, 200, 250, 300. Kenapa saya letak 50? Sebab kalau tengah-tengah 50 pun saya masih dapat 25. Betul tak? Betul. Kalau 75 ni saya nak dapatkan tengah-tengah tu saya tak dapat nak baca dia punya apa nilai dia dengan tepat. Okey, sekarang sifar dengan sifar. Di manakah saya nak letak? Mana sifar dengan sifar? Tu bawah sekali. Bawah sekali tu kat mana? Kita sebut kat sini sebagai asalan. Okey? Dekat asalan. Okey, 5 ni pada mana? Paksi X. 5 pada paksi X. Kemudian 75 ni pasangan sifar-sifar tadi dah. 5, 75. 75 tengah-tengah di antara 50 dengan 100. Betul? Betul. Okey, satu lagi titik. 10 dekat mana? 150 pasangannya. Okey. Satu lagi pasangannya apa? 15. 15 dengan 225. Mana 225? Tengah-tengah 200 rupiah. Tengah-tengah antara 200 dengan 250. Kan nampak senang kan? Okey, 20. 20 pasangannya dengan 300. Okey, ni senang. Terus saja. Okey. Maka guna pembaris dan awak gariskan. Dapat dah graf. Lukisan graf jarak masa. Boleh? Boleh. Susah ke? Tak. Okey. Tak Okey, kita lihat nombor 2 pula. Encik Nyamik memandu kereta ke tempat kerja yang terletak 45 km dari rumahnya. Okey, jarak dia 45 km lah yang paling maksimum.
Okey, kemudian dia kata dari rumahnya di Bekenu. Jadual di bawah menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh Encik Nyambek untuk sampai ke pejabatnya di Miri dari Bekenu. Lukis satu graf jarak masa berdasarkan jadual yang diberi. Okey, saya pun lakarlah untuk paksi Y dan paksi X. Okey, agak-agak ini saya nak tulis paksi X pula. Apa yang saya kena label? Yang ini adalah jarak kilometer. Yang ini apa? Masa. Masa. Jam. Okey, jadi berapa yang jarak masa dia ni sesuai saya letak apa? Ni sifar asalan Saya sesuai letak apa dia punya skala? Kalau awak lihat masa tu. 5. Kalau saya letak 5 5? Mana datang 5? Masa kat sini yang paling tinggi 1. 1 poin sifar. Kalau saya letak ikut dia boleh okey tak? Okey. Sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 4. Maknanya jarak-jarak dia antara dia adalah sifar perpuluhan 2, betul? Betul. Sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 8, 1 perpuluhan sifar. Oh, terlebih panjang lah saya letak. Okey, tak apa. Okey, untuk yang satu lagi yang ini, saya nak buat skala apa yang sesuai? 5. 5 5 macam tak cukup ni. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alamak, tak cukup lah. Kalau saya letak jarak dia berapa 10. 10, 20, 30, 40, 50. Okey, boleh lah Okey, kalau 0.29 maknanya kita boleh letak dekat sini anggarannya 9. Satu lagi 0.2, 0.4, 18. 18 berada di bawah sini. Boleh tak? Boleh. Awak kalau lukis ni lebih baik gunakan kotak-kotak lah. Okey, buku nilam awak pun kotak-kotak. Saya rasa tak ada masalah. Dia lebih ni. 0.6 dengan berapa? 27. Okey, mungkin dekat sini. 0.8 dengan 36. 36 lebih kurang dekat sini. Okey, 1 perpuluhan sifar dengan 45. 45. 45 senang sikit di tengah-tengah. Okey, maka awak akan asalan saya tak tanda Okey, maka saya dapat garisannya guna pembaris. Okey, lebih kurang halalun tayyibah. Boleh? Boleh. Sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya kalau kes macam ni awak tengok daripada sifar ke 9, 9 ke 18, 18 ke 27, 27 ke 36, 36 ke 45, tu tambah dia berapa? Dia tambah 9, tambah 9, tambah 9, tambah 9, tambah 9. Sebenarnya tak ada masalah kalau nak tulis sini 9, ni 18, ni 27, ini 36 dan ini berapa? 45. Ini tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba macam kes tadi macam kes mana? Ada tak yang tak ada? Yang ni 75, 105. Oh, ini pun nombor dia cantik juga sebenarnya. Kalau yang ada yang tak sama kadang-kadang ada yang tak sama. Oh, ni pun dia letak cantik juga, tak ada masalah. Sebenarnya boleh je awak buat. Cuma saya kadang-kadang saya lebih suka prefer ni sebab dia seragam Maknanya kalau jarak ni 9, 9, 9, 9, 9 pun tak ada masalah sebenarnya. Okey? Pun boleh buat. Tak salah. Okey. Kita lihat yang ketiga. Ni kita kena plot. Pergerakan satu zarah bagi tempoh masa tertentu digambarkan oleh persamaan. Kita keluarkan persamaan dia. S sama dengan 8T tambah 5. Dengan keadaan S ialah jarak dalam sentimeter dan T ialah masa dalam saat. Okey, kalau jadual, apa yang kena buat seterusnya? Kalau jadual saya kata cukup 2 titik tak? Cukup tak 2 titik? Cukup. Okey, saya ambil dekat sini. Masa dia atas T dalam apa? Saat. Saat. Okey, maka T dalam kurungan saat. Okey, kemudian S. Mana S dia? S dia jarak dia dalam apa? Mana? S ialah dalam sentimeter, maka S dalam sentimeter. Okey, berapa minimum dia? 0. Sifar. Okey, berapa maksimum dia? 5.
Okey, 5 saat. Okey, kita masukkan dalam persamaan. Bila dia sifar, masa sifar, S dia berapa? 5. Letak 5. Bila S dia 5, bila masa dia 5 saat, berapa dia punya jarak? 45. 40 tambah 5 sama dengan 45, betul? Betul. Okey, jadi awak punya graf dekat sini kita tuliskan T. Oh, saya tersalah. T dekat luar saat. Okey, yang ini pula S dalam kurungan sentimeter. Salah, S pula. Jarak dalam sentimeter. Okey. Jadi dekat sini asalan mesti tulis. Okey, selepas tu kita lihat yang paling minimum masa tu ialah sifar dengan 5. Jadi awak nak buat macam mana? Kalau saya buat 1, 2, 3, 4, 5, boleh tak? Boleh. Okey, sebab dia tak banyak. Kalau yang kat sini, saya nak tulis apa yang senang? 10. 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 tak cukup. Saya buatlah 10, 20, 30, 40. Sebenarnya kalau kita dah rancang, kita lebih baik kita buat lebih jarak. Lebih baik kita buat jarak dia lebih besar sikit ni. Kalau kita rancang nak buat 10. Subhanallah. Okey. Jarak ni kita besar sikit. Okey, 10, 20, 30, 40. Ya Allah, saya ingat 40 tadi yang paling besar apa? 45 kan? 45. Saya tersalah merancang. Okey, 40 kat atas ni 50. Ini ialah sentimeter. Okey, saya tambah 50. Awak kalau buat proper lah, jangan macam saya ni comot-comot. Okey, kemudian sifar. Sifar. Salah. Sifar 5. Sifar 5. So kat sini betul? Separuh 10 Sifar 5. Satu lagi? 5. 45. 45 dekat tengah-tengah sini. Okey, so kita gunakan pembaris. Kita gariskan. Dapatlah grafnya. Okey, apa lagi dia nak? Lukis satu graf jarak masa yang mewakili garisan tersebut dalam tempoh 5 saat. Okey, dah. Itu sahaja yang dia nak. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Bantu saya macam mana nak buat? Apa yang saya nak keluarkan bila awak baca tu? Persamaan. Okey, persamaan apa saya nak tulis? S sama dengan 1.6. Tolak 0.2 T. Okey, selepas tu apa yang saya kena buat? Buat jadual. Buat jadual. Okey, jadual saya apa dia? Dekat atas ni apa? Masa. T dalam apa? Minit. T dalam ni. Minit Minit. Okey, minit. Okey, kemudian S dalam apa? Jarak kilometer. Jarak. Dalam meter. Mana? Kilometer. Ke meter? Okey. Kilometer. Meter. Okey, dia kata lukis graf jarak masa yang mewakili perjalanan Leong untuk tempoh 0 hingga 8. Okey, maka saya nak letak pada T tu apa dia punya jadual dia? 0. 0, sifar 8. dan 8. Okey, apa nilai untuk S? S sama dengan 1.6 tolak sifar 0.2 darab dengan sifar. Maka saya dapat 1.6. 1.6. 1.6. Okey, kalau dia adalah 8, 1.6 tolak sifar 0.2 darab dengan 8. Maka saya dapat sifar. Ya, sebab 1.6 tolak 1.6. Maka kat sini sifar. Betul. Kemudian kita lukiskan graf. Okey, apa yang perlu tulis kat graf? Mesti ada apa? Sifar dekat Paksi Y asalan. paksi X. Kemudian paksi X adalah minit. Okey, paksi Y apa? S kilometer. Jarak S kilometer. kilometer. Okey. Kemudian apa saya nak buat lagi? Saya nak tengok skala dia. Okey, kalau masa tu skala dia sesuai, saya nak tulis apa kalau saya tak nak banyak-banyak?
2. 2, 4, 6, 8. Okey, yang kat sini pun saya tak nak banyak-banyak. Apa yang sesuai saya letak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hmm. Dia punya ni 0.6. Kalau kita letak sifar 0.2, 2.2. sifar 0.4, Boleh. sifar 0.6, sifar 0.8 cukup tak? 1.2, 1.4. Alamak, tak cukup lah. Lagi satu atas tu. Letak je cikgu. Lagi satu, letak je 1.6. Boleh. Okey, Betul. saya panjangkan. Ah, Okey, kemudian sifar. sebenarnya kan. kalau saya letak sifar 0.4 pun boleh sebenarnya tadi. Betul tak? Betul. Tak apa cikgu. Tak apa. Gaskan. Betul. Okey, tak apa Okey, jadi kat sini pasangan ni sifar dengan 1.6. Sifar dengan 1.6. Atas. Kaitan dia dekat atas sini, betul? Betul. Satu lagi lah 8 dan 8 sifar. dengan sifar. Okey, selepas Satu tu garis. guna pembaris. Okey, dapat. Siap. Dapat dah. Yeay. Alhamdulillah. Baik. Okey, kita lihat pula seterusnya. Bagaimana anda mentafsir graf jarak masa? Okey, diberi graf macam ni bentuk dia. Darjah 1. Okey, ni bentuk graf dia. Macam mana kita nak tafsir? Kita lihat darjah 1 menunjukkan suatu gerakan dari O ke C. Daripada O ke C. Dalam tempoh masa T saat. Okey. Jadi kita lihat bila kita tengok graf ni, kita lihat kita pecahkan ke dia perjalanan dia daripada O ke A. O ke A. Kita boleh katakan kecerunan graf positif. Apa maksud kecerunan graf positif? Dia meningkat. Dia meningkat daripada rendah kepada tinggi. Betul. Kecerunan OA mewakili kelajuan gerakan. Kecerunan OA ni, kecerunan dia yang kita tengok tadi, kecerunan daripada awal, itu adalah apa? Merupakan kelajuan gerakan. Gerakan. Okey, gerakan dia bila garis lurus macam ni, gerakan dia apa kita Laju sebut? seragam. Laju Okey, seragam. gerakan dengan laju seragam. Okey, apa lagi yang kita boleh tafsirkan? Gerakan sejauh S1, gerakan sejauh S1 meter. Ini S1 meter. Okey, padam sikit. Gerakan sejauh S1 meter selama dalam tempoh T1 T1 saat. saat. Boleh faham Betul. kenapa dia macam tu? Boleh. Kita lihat pula, Faham. kita lihat pula AB. Apa yang awak faham tentang AB? Ada kecerunan tak pada AB? Dia tak Dia perubahan laju. Dia Kecerunan tak dia ada kosong. perubahan. Okey, maksudnya kecerunan dia sifar. Betul. Tidak ada perubahan jarak. Maksudnya dia berhenti ataupun pegun. Pada jarak yang sama dia berehat. Biasanya kalau kereta dia berhenti, dia tak bergerak tu buat apa? Dia tidur. Sama Berehat, ada dia pergi penat. berehat, penat, dia tidur dulu ataupun dia pergi Kopi toilet dulu. ataupun dia makan dulu, betul? Jadi jaraknya tak Betul. berubah. Okey, biasa kalau pergi R&R ke apa, maknanya awak berhenti, jadi jaraknya tak berubah. Awak makan dulu ke apa ke, masa tu lah maksudnya daripada masa tu contoh 1 jam. 1 jam lah awak berehat. Okey, pegun untuk tempoh masa T2 tolak T1 saat. Daripada T2 tolak T1 masa tu lah awak berehat. Okey, BC. Apa BC pula? Kalau kita lihat Positif. kecerunan Sama dengan OA. sama dengan OA, betul. Gerakan diteruskan sehingga C. Maksudnya Betul. dan dia punya, kalau kita boleh tambah lagi, gerakan laju dengan kelaju seragam. Maknanya kat sini pun sama, gerakan laju dia seragam sebab dia garis lurus. Betul. Kalau kita lihat keseluruhan untuk OC, maksudnya daripada O ke C, gerakan sejauh S meter. Maknanya daripada dia berhenti sambung ke C, dia punya jarak dia S meter, tempoh dia T saat. Okey, boleh? Boleh. Kita Boleh. lihat graf yang Boleh. kedua. Okey, graf yang kedua pula kalau awak perhatikan, awak tengok O ke P, PQ ni, apa yang awak boleh jangkakan PQ ni? Pegun. Okey, dia berehat, kemudian Q pergi balik ke T ni. Dia bergerak balik. Maknanya dia Betul. pergi dan balik. Okey, jadi rajah 2 menunjukkan suatu gerakan dari O ke R melalui P dan Q. O ke R
daripada O ke R, maksud pergi dan balik lah, melalui P dan Q. Okey, kita lihat OP. Kalau lihat kat sini, OP ni sama macam tadi. Maksudnya Seragam. kecerunan graf Seragam. positif, kelajuan dia seragam, gerakan sejauh S meter dalam tempoh T 1 saat. Jadi awak boleh tafsir macam-macam. Okey, apa yang awak boleh tafsir PQ sama macam case tadi? Kecerunan Negatif. sifar. Mana dia negatif? Kecerunan data macam ni sifar. Tidak ada perubahan jarak. Maknanya dia tengah pegun. Tak bergerak. Okey. Pegun untuk tempoh masa T2 tolak T1 saat. Okey. Bila pada QR ni, adakah dia negatif? Kelajuan dia? Ya. Kecerunan negatif. Sebenarnya dia tetap laju yang sama. Tetapi negatif ini merujuk kepada dia patah balik. Betul. Betul. Kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Kelajuan tu kita nampak sebagai negatif tapi bukan dia makin apa? Makin perlahan. Ada ke laju tu negatif? Tak ada. Tak ada. Tak ada Betul. Tapi dia menunjukkan arah gerakan tu balik semula. Okey, kita lihat OR pula. Gerakan sejauh 2S meter. Apa maksud 2S meter? Pergi S, balik satu lagi S. Jadi ada berapa banyak pergerakan dia? Sejauh mana? 2. Dua. Sebanyak sejauh 2S meter. Gerakan sejauh 2S meter pergi dan balik dalam tempoh T saat. Okey, sampai T Betul. saat dekat sini. Okay, boleh faham Jadi awak kalau tafsir Faham. mesti tafsir macam tu. Dia boleh Okey, next. Celik Minda. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan satu objek. Kalau awak perhatikan kita banyak-banyak kita buat garis lurus. Okey, tapi dalam kes ini melengkung. Apa yang awak dapat perhatikan? Apakah jenis persamaan yang menghasilkan graf jarak masa? Kalau macam gini lah awak lukiskan, awak panggil graf ini graf apa? Bentuk dia. Kita ada graf linear, kita ada graf kuadratik, Graf lengkung. kita ada graf kubik, kita ada graf apa lagi salingan. Betul. Pernah dengar tak? Tak. Okey, kuadratik ni pernah dengar tak? Pernah? Pernah. Kuadratik ni graf dia macam mana? Graf dia yang Dia sama lengkung. ada senyum atau masam. Jadi bentuk graf yang awak lihat ni grafnya, graf apa nama bentuk Graf ni? kuadratik. Graf kuadratik lah. Okey. Kenapa graf ini tak, kalau kita lihat graf ini dia punya melengkung ni, maksudnya macam mana pergerakan kenderaan tu? Dia tak seragam. Ya, kalau dia tak seragam maksudnya laju dia berubah. Berubah-ubah. Tak Betul. sama. Kat sini dia punya kecerunan lain, dekat sini kecerunan dia lain. Dah salah pula. Okay, kalau kita perhatikan kecerunan tu mesti kita lukis pada apa garisan. Kalau kat sini kecerunan dia laju. Okey, kalau awak lihat dekat sini kecerunan dia kurang tu maksudnya makin apa? Makin slow. Makin slow. Okey, tiba dekat sini tiba-tiba Sama. dia mendatar. Maksudnya apa tu? Maksudnya dia berhenti. Seketika. Okey, ini kat sini laju dia apa? Dia akan naik Menurun. laju. Dia menurun. Dia kalau lihat jarak dengan masa tu dia patah balik lah. Dia patah Tapi balik. maksudnya Kata balik. dia mula Saja. laju. Okey, bila dia makin Pelik. turun maksudnya laju tu makin bertambah. Makin bertambah. Tapi dia patah Semakin balik. cerun, Ah, semakinlah laju. Laju. Kalau laju. tak cerun, dia kurang laju. Kalau dia terus tegak, dia Berhenti. Boleh? Boleh. Faham, cikgu? Okey. Ya. Okey, contoh 4. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, kita lihat yang line merah. Line merah ini adalah kereta. Okey, kemudian line hijau ini adalah pergerakan Bas bas persiaran. persiaran. Okey. Graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Kalau perhatikan dia punya tempat sama tetapi cuma arah dia berbeza, betul? Okey. Betul.
tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Macam mana kita nak kira laju A dan macam mana kita nak kira laju B? Kita cari kecerunan cikgu. Betul. Pandai. Macam mana cara nak cari Pandai kecerunan? Razif. Pandai Dua kita tolak lihat. Untuk yang merah ni kita lihat titik dia. Kita ada titik dekat sini satu. Apa titik A? Titik A 2 150. 150. Baca pada paksi X dahulu, kemudian pada paksi Y. Okey, Betul. kita ambil satu lagi titik dekat bawah ni. Pada asalan ni, apa titik dia? Sifar. Okey, kalau nak cari kecerunan, kita tolakkan. Y1. Okey, yang pertama, Y1 tolak Y2 iaitu 150 tolak sifar. Kemudian X1 tolak X2 iaitu tolak sifar. 2 tolak sifar. Maka dapatlah 75 km per jam. Betul. Okey, itu untuk laju kereta. Laju bas persiaran, ambil titik dia. Okey, bas persiaran. Bas persiaran. Apa titik dekat sini? Sifar 150. Kat atas awak ambil dulu Okey, sifar 150. Satu lagi? Bawah dia 3 dengan sifar. 3 sifar. Maka kita tolakkan Y1 tolak Y1 tolak Y2. X1 tolak X2. Kalau yang misalnya kalau saya letak kat sini 150 tolak sifar. Yang ni dibuat kosong tolak sifar tolak 150 terbalik Saya letak 150 tolak sifar bahagi sifar tolak 3. Tolak 3. Sifar tolak 3. Sama tak jawapan? Sama je. Dapat 150 per negatif 3. Kita dapat negatif 50. Negatif 50 tu menunjukkan kelajuan dia berkurang ke apa tu? Dia arah yang bertentangan. Arah yang bertentangan. Betul. Okey, jadi Betul. laju dia tetap laju dia sama dengan Laju 5. dia sama je. Sama dengan 50. Bila kita nak cari beza apa kita kena buat? Tolak. Beza laju yang besar tolak yang kecil. Dapatlah Betul. 25 km per jam. Siap. Okey, siap. Okey, kalau kita lihat dekat sini unit, kilometer jam negatif 1 boleh juga ditulis km per jam. Boleh faham tak kenapa macam tu? Faham. Boleh sebab negatif naik atas. Ya, sebab yang jam jadi negatif ni naik atas. Kalau kita bawa turun bawah, dia akan jadi per jam. Okey. Betul. Kita lihat contoh 5 pula. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, ni 4.5 jam masa dia. Kat sini 4.5. Okey. Tentukan tempoh masa kenderaan berada dalam keadaan pegun. Okey, masa dia pegun tu yang mana satu ya? Antara 2 hingga 3 tu masa dia. Yang menegak. Jadi kita nak tulis apa? 3 tolak 2. 2 dapat 1 jam. 1 jam. Betul-betul. Okey. Betul. Pandai. Pandai Azim. Yang kedua, laju kereta sejam yang pertama. Mana masa 1 jam yang pertama? Dekat sini kan? 0 hingga 1 tu. Kat sini. Macam mana saya nak dapatkan Bagi 2. nilai? Bagi 2. Kalau saya ambil titik yang dia ada ni sama tak? Pada garisan yang sama. Sama. Sama je. Sama je. Jadi kita ambil nilai titik yang ada. Dekat sini berapa? Yang kat situ 2 150. Okey, pandai. Yang kat sini Pandai. Kosong dengan kosong. sifar dengan sifar. Bila kita nak tolak, sifar. kita akan ambil Yang besar 150 tolak sifar. Yang inilah. Kemudian 2 tolak tolak sifar. sifar. Maka kita dapat 75 km per jam. Ada masalah? Betul. Tak ada. Tak ada. Dan kita lihat dekat sini dari graf jarak yang dilalui untuk sejam yang pertama tidak diketahui. Maka laju ditentukan dengan jarak yang dilalui untuk 2 jam yang pertama. Nilai kecerunan pada satu garis lurus adalah sama. 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 Okay, jadi kalau awak ada kes macam ni, awak jangan pandai-pandai berapa yang kat sini bagi 2 sedangkan nilai ni awak tak pasti berapa. Jangan bagi Min. Jadi Betul. awak kena lihat garisan Bekas. yang ada titik. Boleh? Boleh. Okay, Boleh. contoh 5. Graf jarak 5. masa di sebelah menunjukkan laju sangat tak? Tak. Cikgu okey je. Okey. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Orang lain ada ke tak? Saya dengar 2 suara je. Tiba-tiba nanti orang lain semua tidur. Ada. Respon. Okey. Ada je. Hello. Okey, bagus. Uraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Mana 90 minit terakhir?
Kalau kita lihat yang terakhir dekat sini, betul ke dia 90 minit? Daripada 3 hingga 4.5. Daripada 3 hingga 4.5. Kalau 3 ke 4 ialah 60 minit. 4.5 separuh ialah 30 minit. Betul tak dia 90 minit? Betul. 60 tambah 30. Betul juga. Okey, jadi bila dia sebut huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit, apa yang awak kena kira agaknya? Awak kena carilah Kira laju. laju. Okey, jadi ambil titik dia. Berapa titik dia? Atas tu 4.5, 4.5 270. 270. Satu lagi? Bawah tu 3 dengan 3, 150. 150. 150. Jadi saya nak dapatkan dia punya jarak 270. Tolak Saya nak 150. dapatkan dia punya laju. Tolak 150 bahagi dengan 4.5 tolak 3. tolak 3. Inilah. Maka Betul. dikira dapat 80 km per jam. Oh. Okey. Jadi dia punya huraian, kita kena huraikan. Jangan tinggal macam tu je. Kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Betul tak dia 120 km? Betul. 270 tolak 150. Tolak 150. Jadi awak kena huraikan lah. Tak setakat awak kena tulis dia punya jarak, dia punya laju dan dia punya masa. Kena lengkap. Baru dapat markah penuh bila peperiksaan. Okey, kita lihat contoh 6. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantarkan ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Maksudnya yang pertama ni, dia punya garisan apa? Sahana pergi pejabat pos. Yang dalam masa tegak ni apa? Itu dia tak bergerak. Dia Dia tak bergerak, rehat. maksudnya dia tengah bekerja pula. Dia tengah buat urusan dekat pejabat pos. Betul. Betul. Kemudian pergerakan Dia yang balik. seterusnya, dia balik. Dia balik. Jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Dia pergi, kemudian buat urusan dan dia balik. Berapa kilometer semua? 4. 4. Maknanya 2 tambah 2 dapat 4 4. kilometer. Okey, kemudian apa dia nak lagi? Yang kedua, nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Okey, maksudnya Masa. dia pergi ke pejabat pos. Okey, masa kat sini lah. Okey, jadi laju sama dengan, kalau kita lihat laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, masa kita tak tahu T kat sini, maka masa kita naikkan atas. Untuk kita kira masa, untuk laju kita bawa ke bawah. Jarak bagi laju. Jadi Betul. jarak bagi laju. Segitiga. Ya. Betul. Okey, so Baiklah, kita Haji. dalam perjalanan kita tengok jarak dia dah ada 2 km. Okey, jarak dia 2 km. Okey, dia punya laju dia dah bagi 8 km per jam. Okey, bila kita kira dapat 0.25. Okey, sekarang 0.25 ni dalam jam. Bukakan. Bukakan kepada minit. Darat Betul. Kita tengok masa ni 0.920, 0.950 itu merupakan apa? Sistem jam 24 Betul. jam. Jadi awak tukarkan 25 jam ni kepada minit. Macam mana cara kita nak tukar kepada minit? Darah 60. Darat 60. Okey, awak kena darabkan dengan 60. 0.25 darab 60 dapat 15 minit. 15 minit. Kemudian masa yang sebelum tu ialah 9.20. Awak kena campurkan dengan 15 minit. Awak dapat 0.935. Maknanya pukul 9.35. Jadi jawapan awak dah selesai. Boleh? Boleh, faham. Okey, kita lihat contoh Bagus, Haji. 6. Okey, contoh 6, soalan yang sama juga. Kali ni dia nak huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Maksudnya, yang mana satu yang saya nak kena tengok? Kita Dia nak balik tengok tu. yang mana? Turun Masa tu. dia balik. Okey, maksudnya turun ni Okey, dia kata huraikan perjalanan. Kita ada dekat sini, jarak dia kita tahu tak dia balik tu berapa jauh? Tahu 2 km juga. Okey, 2 km juga. Okey, kalau macam ni kita nak cari laju dia, biasa kita guna apa? Sebelum-sebelum ni. Laju tu jarak bagi masa.
Jarak bagi masa kita letak Koordinat. Koordinat. Okey, kat sini koordinat dia apa kat sini? Kat situ 0950 0950, betul? sama dengan 2. Dengan 2. Okey, yang jarak yang dekat sini koordinat dia apa? 10. 10, 10. Satu sifar dengan Sifar. sifar. Betul. Okey, jadi kita buat 2 tolak sifar. Boleh Dapat 2. je. Mana-mana sama je. 2 tolak sifar. 2 tolak Dua. sifar bahagi 09. 950 tolak 10. 50 tolak 10, 10. Nanti awak akan dapat negatif Negatif 6 sama je. Okey, negatif 6 sama juga. Tapi negatif 6 ni maksud dia apa? Dia patah balik. Dia patah balik. Dia Laju dia patah sama balik. je. Tapi dia punya kelajuan adalah tetap 6. Sama. Jadi Betul. awak punya huraian. Ni huraian kena buat ayat. Sahana berbasikal sejauh berapa kilometer? 2 kilometer dia balik Jarak tadi. 2 kilometer dalam tempoh 20 daripada minit 9.50 hingga 10.10. Macam mana nak tahu berapa minit? tolak 10 tolak 950. Betul. Ya, jadi 20 minit dengan kelajuan 6 6 kilometer. km per Kira jam. tadi. Betul. Dah selesai. Betul. Baik. Okay. Kita lihat gerakan dengan kelajuan berbeza. Kelajuan satu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang satu perjalanan. Dalam situasi ini, laju purata digunakan. Oleh kerana ada perubahan, kita gunakan laju purata. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagikan jumlah masa yang diambil. Okey? Jadi kita dah tahu laju sama dengan jarak bagi masa. Dan kita boleh tukar juga masa sama dengan jarak bahagi laju. Ataupun kita boleh tukar juga jarak sama dengan laju kali masa. Betul tak? Betul. Betul. Okey, Segitiga. tak ada masalah. Ya. Baik. Okey, contoh 7. Puan Zabeda ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabeda dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Hitung laju purata perjalanan Puan Zabeda dari Segamat ke Muar. Okey, daripada Segamat ke Muar. Laju purata. Tadi disebut apa? Laju purata. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Betul. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Berapa jarak daripada Segamat ke Muar? 80 kilometer. 80 km. Berapa dia punya jumlah masa semua? 1.5 jam. 1.5 jam. Jadi bila awak gunakan kereta, awak akan dapat 53 1/3 Betul tu. km per jam. Awak kena pastikanlah kilometer jam. Okey, untuk masa awak kira tu untuk pastikan apa unit dia. Okey, kita lihat pula contoh yang ke-7. Sama juga contoh 7 juga yang B pula. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak. Segamat ke Tangkak, Segamat ke Tangkak. Okey kat situ. 50 km per jam. Okey, hitung jarak di antara Tangkak dan Muar ke dalam kilometer. Okey, maksudnya dekat sini dia kata jarak ni jarak dia sebut apa? Laju Okey, laju daripada apa ni nak sebut ni? Ni Daripada titik dia apa ni? Segamat. Kalau laju tu adalah kecerunan, betul tak? Betul. Okey, kita bila ada kecerunan kita ambil titik. Apa titik dekat sini? Kat situ 0.5. 1.0. 1.0 dengan S. S. Okey, apa Betul. titik dekat sini? Bawah tu 0.5 dengan sifar. Ni titik ni saya lihat ni. Sifar dengan sifar. Sifar dengan sifar. Dah terbatuk-batuk dia. Okey, jadi dekat sini kalau kita lihat laju jumlah jarak kejap dia kata apa ni? Jarak di antara Segamat, jarak di antara Tangkak dengan Muar, laju purata darab dengan jumlah masa. Jumlah jarak. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa dari kereta Segamat adalah 50. Okey, saya gunakan kecerunan, tak apalah. Sekejap cuba tengok sama tak. Jadi kecerunan dia 5 tolak sifar. 5 tolak sifar. Bukan 5 ni apa ni? S. Itu S. S tolak sifar bahagi dengan? Bahagi dengan 1.1. 1 tolak, kalau saya letak 1 kan sifar lah. Tolak sama. sifar sama dengan 50. Betul? Betul. S per 1 sama dengan 50. Jadi saya dapat S sama dengan berapa? 50. Sama. Betul. Saya ambil kecerunan lah. Okey. Tapi darat tu lagi salah cikgu. Okey. Maknanya S ini saya tulis kat sini 50. Oleh itu jarak antara Tangkak dengan Muar berapa?
Tangkap Pangkat dengan muar. muar. 80 tolak 50. Ya, 80 tolak 50 kita dapat 30. 30 kilometer. Dah selesai. Okey, soalan yang sama juga. Huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Dari Segamat ke Muar. Kalau kita nak huraikan daripada Segamat ke Muar ni kita kena kira apa? Kira keturunan cikgu. Kita kena kira sebab dia keseluruhan. Kalau kita tengok ni laju dia tak sama. Nampak tak laju dia tak sama? Jadi kita kena guna apa? Purata. Laju purata. Laju purata ialah Jumlah jarak bagi jumlah masa. ya betul. Jumlah jarak bagi jumlah masa. 80. Okey. 80 bahagi dengan 1.5 macam tadi. 1.5 macam tadi. Dapat berapa? Tu 53. Dapat jawapan ni kat sini. Dapat 53 1/3 kilometer per jam. Betul tak? Ni kilometer, ni jam. Betul Jadi kita punya huraian, bila sebut huraian kita mesti ada jarak, ada masa dan laju. Jadi kereta bergerak sejauh 80 km, ada jarak dia 80 km kat sini. Dalam tempoh masa 1.5 jam ada masa. Dengan purata laju yang dah kira tadi 53 1/3 km per jam. Jadi 3 benda ni masih nak hurai wajib ada. Jarak, masa dengan laju. Boleh? Boleh, faham cikgu. Okey, next. Praktiskan diri 7.1P. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau bersama ahli keluarganya untuk menyambut pesta keamatan dengan menaiki kereta. Okey, hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Okey, kalau kita ambil yang terakhir, biasa terakhir kat sini. 1.5 dengan 2.5, betul tak 1 jam? Betul, 1 jam. Okey, macam mana nak kira laju kereta? Awak ambil point. Maksudnya kita kira kecurunan. Dekat sini 2.5 dengan 100. 100. Dekat sini ialah 1.5 dengan 50. Maka awak punya laju adalah 100. Sebelum tu nanti dulu saya tengok dulu. Betul tak kilometer jam? Kat sini kilometer dengan jam. Betul tak? Betul. Betul. Jadi kita boleh kira lah. 100 tolak 50 bahagi 2.5 tolak 1.5. 1.5. Jadi awak boleh kira. Jadi konsep dia awak dah tahu macam mana. Okey, kita lihat seterusnya. Kemudian dia kata huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km. 45 minit dia kata huraikan gerakan untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km. Selepas 50 km ni dalam masa 45 minit. Maksudnya kat sini ke? Okey, daripada 0. Ni berapa ni? 0.75 daripada 0.75 hingga 1.5. Kalau kita tolakkan 1.5 tolak 0.75 dapat dekat sini dapat 0.75 0.75 juga. 0.75 ni kalikan dengan masa dalam jam. 60. Kalikan kita nak dalam bentuk dapat 45 minit cikgu. dapat 45 minit. Okey, maksudnya betul lah masa ni. Okey, huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km. Macam mana nak huraikan? Mesti ada laju dia. Laju dia macam mana? Dia tak bergerak. Maknanya Encik Rejab apa? Kereta Encik Rejab ni. Kereta Encik Rejab dalam keadaan pegun. Ya, dalam keadaan pegun. Selama 45 minit. Selama okey betul. Selama 45 minit. Apa lagi nak sebut? Itu je rasanya. Sebab laju dia tak ada kira. Kereta Encik Rejab dalam keadaan pegun selama 45 minit. Jawapannya awak tengok tak? Jawapan. Cuba rujuk jawapan dekat belakang. 7.1B. 7.1B nombor 1B. Apa dia punya jawapan? Dia kata kereta dalam keadaan pegun. Itu je dia kata. Itu je. Okey, tak apa. Kita lebih lah tapi tak apa, tak ada masalah. Okey. Okey.
Kita lihat dekat sini pula. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi perjalanan dari Kota Kinabalu ke Keningau. Maksudnya, ni Kota Kinabalu, Keningau. ini Keningau. Betul ke? Betul. Okey, maksudnya dia ada laju, ada berhenti dan kemudian ada lagi laju kelajuan dia. Jadi kita nak kena buat apa? Cari laju purata. Laju Jarak purata. bagi masa. Jumlah jarak, 100 laju kilometer. purata. Okey, jumlah jarak 100 Kilometer. kilometer Bagi bagi dengan 2.5. 2.5, betul. Dah kira maka dapat jawapan dia. Betul ke Dapat. tidak? Ini saya tengok dulu. Kilometer jam. Okey, dia nak kilometer per jam. Okey, betul. Dapat 40 Terus. kilometer per jam. Dapat berapa? 40 kilometer per jam. Okey, 40 kilometer Per J negatif 1. Terbalik pula letak negatif 1 baru jam. Seterusnya huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Maksudnya seluruh perjalanan tadi kita dah dapat 40 km per jam dia punya laju purata. Jadi saya tadi kata mesti ada jarak, ada masa, ada laju. Jadi apa yang saya nak tulis? Kereta bergerak. Kereta bergerak selaju. Jarak dulu. Sebanyak 100 km. Sebanyak, ayat dia sebanyak Kita tengok ayat. Sejauh. Sejauh, okey. Sejauh. 100 Kita bergerak sejauh 100 kilometer dalam tempoh. Dalam tempoh. Okey, dalam tempoh 2.5 jam. 2.5 jam Dengan laju purata. dengan laju purata 40 km per jam. 40 km jam negatif 1. Okey, boleh faham Mic ni. Faham. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, kalau soalan 2 ni agak-agak kalau saya tak ni buat. Kejap saya tengok. Okey. Soalan nombor 2 awak tengok Saya nak terang konsep aja. Dia kata kat sini Encik Rashid bersenam setiap hari untuk menjaga kesihatan dirinya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak dan masa lari Encik Rashid dari rumah ke taman permainan dan balik rumahnya semula. Maksudnya dia pergi, kemudian dia balik. Nampak tak? Masa pergi dengan balik awak tengok agak-agak mana laju? Masa pergi dia laju. Masa pergi lagi laju. Balik tu dia dah agaknya penat sikit. Okey. Kalau awak lihat dia ada rehat ke kat sini? Tak ada. Tak ada pergi dan balik terus. Jadi dia kata hitung beza laju larian Encik Rashid dari rumah ke taman permainan dan dari taman permainan ke rumahnya. Okey, awak perhatikan dia nak dalam kilometer per jam. Kat sini apa? Kilometer per minit. Kilometer per minit. Jadi apa yang awak kena buat bila awak kira laju? Kita perlu tukar. Awak kena tukar. Jadi kat sini awak ambil point dulu. Bila kita nak kira laju, kita mesti ada titik. Iaitu sini sifar-sifar. Dekat sini? 20. 22. 2. Okey, dekat sini? 50. 50. Sifar. Okey, jadi kita nak yang tahu yang pertama kelajuan dia masa nak pergi taman permainan. Maka kita akan buat laju rumah. Laju untuk rumah ke taman permainan. Laju ke taman. Okey, laju rumah ke taman. Jadi kita ambil titik dia. Betul tak? 2 tolak sifar kan? 2 tolak sifar 2. Bahagi dengan. Okey, 2 tolak sifar bahagi dengan 2 tu yang jarak Bagi dengan 20 tolak sifar. Okey, 20 tolak sifar ni dia dalam minit. Macam mana saya nak jadikan dia dalam jam? Bahagi 60. Ya, bahagi 60. Maka kita akan dapat 2 per dengan 0.2. 0.2. Nanti awak akan dapat berapa? Saya dapat 0.3 cikgu. Awak dapat 0.3? 0.333. 20 bagi 60. 20? Tak. Ni awak dah bagi, awak buat kan? 2. Okey, awak dalam kalkulator awak buat 2. Lepas tu bahagi dengan 20 bagi 60. Dapat apa? 2 bagi 20 60. Dapat 6. Okey, awak dapat 6 kat sini. Sama juga untuk laju daripada taman ke rumah. Okey, awak dapat sama dengan ambil titik
Contoh kalau awak ambil 2 tolak sifar Dua tolak ke atas. sifar. 2 tolak sifar bahagi dengan 20 tolak 50. 20 tolak 50 bahagi dengan 60. Boleh kira terus kan? Boleh. Dapat berapa? 20 tolak 50, negatif 30 bagi 60. Dapat negatif 4. Okey, awak dapat negatif 4. Negatif tu menunjukkan Dia patah balik. dia patah balik. Maka lajunya 4. Jadi beza dia adalah 6 beza tolak laju 4. sama dengan 6 tolak 4 sama dengan 2 kilometer. okey. Saya rasa yang ini awak tak ada masalah. Hitung laju purata keseluruhan harian Encik Rashid ni maksudnya jumlah jarak bagi jumlah masa. Ni lagi senang ni pada saya. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Tapi kita nak tahu masa mesti dalam jam. Okey, jumlah jarak awak pergi dan awak balik. Berapa semua? Pergi dan balik berapa semua? Pergi dia 20. 20. 50 20. Jarak bagi masa 2.0. Yelah, pergi 2.0 tu 2 kilometer lah. Balik Balik? pun 2.0. Okey, jadi lajunya adalah dia punya jarak ialah 2 tambah 2 bahagi dengan masa dia ni adalah berapa? 50. 50 tu dalam minit kita nak jadikan jam. 50 bagi 60. Okey, jadi awak dapat berapa jawapan? 2, 4 per 50 bagi 60. Dapat 4.8. 4.8 kilometer J negatif 1. Boleh? Boleh. Okey, huraikan gerakan Cik Rashid untuk tempoh 50 minit tu. Jadi awak kena buat apa? Ada jarak, ada masa, ada purata laju tadi yang awak dah kira. Okey, jadi macam mana nak buat ayat dia? Encik Rashid berlari. Berlari sejauh Sejauh 4 kilometer 4 kilometer dalam tempoh 50 minit 50 minit dengan laju purata pandailah 4.8 km per jam. 4.8 km per jam. Dah pandai dah. Alhamdulillah. Kalau saya tak buat yang ini, saya escape ke boleh tak? Nanti yang ini awak tengok nanti dalam buku teks. Boleh ke? Boleh. Okey. Saya tengok Boleh, contoh 8. Tengokkan saya jam dah pukul berapa dah? Baru 10 suku cikgu, banyak lagi masa sejam lagi. Saya risau nanti Kang, kesian awak nak tidur awal besok nak bangun Alah. kelas lagi Cikgu boleh. Kita lihat contoh 8. Bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan graf jarak masa. Okey, graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumot. Okey, Seremban ini Rawang, maksud dia ada lagi ke atas lagi sampai dia ke Lumot. Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumot. Okey, disebut jika laju purata Encik Tan dari Seremban ke Rawang, laju purata dari Seremban ke Rawang ialah 66 2/3 km per jam. Hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Okey, kalau awak perhatikan dekat sini masa dalam jam, jarak kilometer. Ni pun kilometer dengan jam. Okey, bila dibagi macam ni, laju, okey, dan dibagi bentuk macam ini. Apa yang awak boleh buat? Kita ambil titik lah kalau misalnya konsep titik kita guna. Ini apa titik dia? Yang tu 1.5 dengan R. Okey, yang kat bawah? Sifar dengan sifar. Okey, sifar dengan sifar. Okey, kita buat pula dia punya persamaan. Kita ada laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, hitung jarak antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Okey, jadi kita punya jarak kita ada, kalau kita gunakan jarak laju bagi masa ni kita boleh je nanti saya letakkan kat sini R sama dengan R tolak apa? Tolak sifar bagi dengan 1.5 tolak sifar, betul ke? Laju dia berapa?
6 2/3 tu 2/3 tu saya tukarkan kepada apa? 6 2/3. Darab cikgu. 6 2/3 macam mana? Awak kena buat 6 darab 3 tambah 1. 6 Dapat berapa? 3. 6 darab 3 tambah 1 nak jadikan pecahan tak wajar. Macam mana dah cikgu? 66. 66 darab 3 bawah pembawah dia tambah 1. Ni kan dah belajar daripada dulu. Oh, darab Tambah bawah. 2 cikgu. Tambah 2 cikgu. Tambah 2 Kenapa saya tak nampak? Oh, saya tulisan saya tak Ya, nampak. tambah 2. Okey, sorry. 66 3. darab 3 tambah 2. Minta maaf banyak. Dapat 200. Macam itu lah cikgu. Dapat 200. 200/3. 200/3. Okey. Jadi, awak nak cari R, awak akan buat R ni adalah jarak. R adalah sama dengan awak bawa masa ke sebelah. 200/3 laju ialah 200/3 kali dengan masa ialah 1.5. Sebab 1.5 tolak kosong. Jadi awak dapat berapa? 200/3 bagi Darab 1.5. dapat 100. Okey, ini jawapan dia 100. 100 km. Betul. Tapi tahu tak macam mana cara tadi? Faham tak? Faham. Okey, faham. Jadi kita buat kesimpulan jarak di antara Seremban dan Rawang ialah 100 km. Jadi dekat sini adalah 100. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita lihat seterusnya. B. Diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km. Kalau misalan Seremban Lumut, Seremban, kita sambung lagi kat sini Lumut. Dia sebut 300 km. Kat sini kita dah ada jawapan tadi berapa? Oh sorry, 100 Betul? Kan tadi 100 kita kira. 100 kat sini. Okey, maka kat sini 100. Jadi berapakah jarak dia kata? Dan Encik Tan memandu dengan laju peratus 80 km per jam untuk sampai ke Lumut dari Rawang. Daripada Lumut ke Rawang. Daripada Lumut. Untuk sampai di Lumut dari Rawang. Maknanya Rawang pergi kat Lumut sini. Dia kata laju dia 80 km per jam. Tak apa. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Okey. Kalau kat sini 100, maknanya atas lagi ke Lumut tu berapa tulis? Kat sini tulis tak nampak 300. Betul tak? Betul. Okey, 300. Apa lagi? Dia nak apa tadi soalan dia? Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan dengan Lengkapkan graf jarak. Okey, kita dah lengkapkan. Kita tanda kat sini 300. Okey, kemudian kita nak tahu masa kat sini. masa. Kalau lengkap, mesti kita tahu masa dekat situ. Okey, jadi dia bagi 80 km per jam. Okey, kat sini berapa tadi? Yang kat situ Kita 2.5 kat sini 2.5. dengan 100. 2.5 dengan 100. Okey, untuk yang dekat Lumut? Yang dekat Lumut masa dia Kita tak tahu, kita letak apa? dia letak X. X Okey, X dengan? X dengan 300. 300. Okey, kita tak tahu laju dia adalah 80, betul? Betul. Okey, maka strategi kita ialah kat mana saya nak conteng supaya awak nampak ni. Boleh nampak tak tepat kat sini? Jadi kita punya kita punya laju nampak pun. Saya ingat tak nampak. Laju adalah sama dengan Laju saya ambil 300 tolak 100 bahagi dengan X tolak 2.5 sama dengan laju dia apa? 80 kan? 80 km per jam. Sama dengan 300 tolak 100 dapat 200 bahagi dengan X tolak 2.5. Jadi yang kat sini saya buat atas X tolak 2.5 sama dengan 200 bahagi 80. Okey, maka dapat berapa? 200. Yang belah sana dapat 2.5. Yang ini dapat 2.5. Betul ni?
200 Kalau betul. misalnya yang X ini adalah 2.5 tambah 2.5, 5, betul? Okey, maksudnya dekat sini kita boleh tambah dia punya ni 2, 3, 4, 5. Maksudnya, saya dah tersasar kat sini dekat sini dia punya lumut. Maksudnya pada kat sini kita tambah dalam graf tu, dekat sini 5, dekat sini 300. Jadi kita lengkapkan graf. Jadi kesimpulan apa yang dia nak? Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Okey, maknanya kita punya graf lengkap tak? Kat sini 5, dekat sini 300 dah lengkap. Jarak di antara rawang dengan lumut ialah 200 km dan masa yang diambil ialah 2.5. Dia nak sebut rawang ke lumut ke? Sebab dia betul. dari rawang ke lumut. Sebab dia nak lengkapkan daripada rawang ke lumut. Okey, jadi kesimpulannya jarak di antara rawang dengan lumut ialah 200 km dan masa yang diambil ialah 2.5 jam daripada rawang ke lumut. Yang kita ambil keseluruhan tu ialah daripada 0 ke 5. Tapi daripada rawang pergi ke 5. Daripada 5 ke 2.5 adalah 5 tolak 2.5 tu memang 2.5 jam. Boleh tak? Boleh. Okey. Kita lihat contoh 9 pula. Contoh 9, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan 2 buah kereta di antara Kuala Lumpur dengan Cameron Highland. Graf PBQ. Mana? PBQ. Okey, PBQ mewakili perjalanan Encik Manah bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lumpur. Tadi perjalanan apa? 2 buah kereta di antara Kuala Lumpur dan Cameron Highland. Dia baru cerita pasal Encik Manaf untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Graf OABC. Okey, OABC BC. Ni dia kata mewakili perjalanan keluarga Encik Raven dari Kuala Lumpur ke Cameron Highland untuk bercuti. Okey, arah yang bertentangan tapi tempat dia lebih kurang sama lah, cuma dia bertentangan. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa OA dan BC adalah sama. OA, BC. Kadar perubahan jarak terhadap masa OA dan BC adalah sama. Maksud dia apa? Kecerunan dia sama. Kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Kadar perubahan jarak terhadap masa. Macam laju dia sama. Masa dia, laju dia. Laju dia sama kan? Betul tak? Maksudnya laju dia sama, kecerunan dia sama, laju dia sama. Betul Betul. Okey, jadi dekat sini titik dia apa? Titik dia kosong. Tifa. Dekat sini titik dia apa? 52. 65. 65. Titik dekat sini berapa? 77. 65. 65. Dekat sini? T 135. Jadi bila kita nak dapatkan dia punya, sebab dia punya kecerunan sama, jadi 65 tolak sifar bahagi dengan 52 tolak sifar sama dengan 135 tolak 65 per dengan T tolak 77. Macam ni sama kan? Okey, ini samalah atas dengan bawah. Selesaikan, awak akan bawa T ini naik ke atas. Saya boleh cari T. Ya, okey. Kita jadikan T tolak 77. 52 ni bahagi ni kita akan bawa naik atas sebagai darab. 65 ni kita akan bawa ke bawah sebagai bahagi. Jadi awak lihat kat sini 70 kali 52. 52 ni naik atas kan? 70 kali 52. 65 ni kita kena bawa ke bawah. Ni darab silang untuk kes darab dengan bahagi. Jadi awak selesaikan. Bila awak selesaikan yang ni, awak kena dapat 56. Tolak 7 ni, 77. Tolak 77 ni awak ke sebelah akan jadi campur 77. Tu awak akan dapat 133. Okey, kalau kita lihat ni dalam minit ada masalah ke tak? Dia tak ada pun minta apa-apa kan? Tetap dalam minit lah. Ini dalam minit lah, 133 minit. Boleh Boleh. T sama dengan 133. Okey, contoh 9. Soalan yang berikutnya B. Laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km per jam. Hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai ke destinasi masing-masing. Laju purata. Bila laju purata maksudnya jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Betul?
Betul. Dah tertidur ni. Okey, jumlah jarak bagi jumlah masa. Kenapa kita nak dapatkan, kita nak buat ni? Sebab kita tak tahu T dia. Okey. Kalau awak lihat kat sini 72 km jam. Apa beza dia? Ni kilometer, ini apa? Minit. Apa yang kita kena buat? Tukarkan dia. Tukar. T tadi kita dah dapat ke belum? Dah dapat? T tu tadi kita dapat. Dah. Dah dapat ke belum? 133. Dah. Okey, 133. Maka ini adalah 133. Jadi jumlah masa dia T 133. Kita nak kena jadikan dia dalam bentuk jam. 133 bahagi 60. 133 bahagi 60. Ya ke? Kita kena bentuk dalam jam ke? Kalau laju sama dengan jarak bagi masa. Okey. Kita ada laju purata ialah 72. Jadi 72 sama dengan kita gunakan laju sama dengan jarak bagi masa dia tak apalah dia gunakan laju sama dengan jarak bagi masa. Dia gunakan dia dah tukar, tapi kalau kita tak tukar pun kita guna asal, tak ada masalah. Jarak ada berapa tadi? 135, betul? Bahagi dengan masa Betul. 133 bahagi dengan 60 tadi dapat berapa? 133 60. Dapat 2.22. 2.22. Okey, jadi awak punya kita nak cari apa ni sebenarnya? Masa kita dah ada kan? Sekejap. Beza masa. Kita nak cari beza masa. Sekejap. Apa benda yang kita dah ada masa ke kita salah ni? Apa yang saya buat tadi? Masa ini. Kejap, laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km per jam. Encik Manaf ni mana satu? PQ ke Encik Manaf? Cikgu. Saya salah Kejap. Graf PBQ mewakili perjalanan Encik Manaf. PBQ. Oh, kita salah lah. Saya salah. Bukan kita salah. Saya yang salah. Saya salah ambil masa. Maksudnya apa? Kat sini, ini perjalanan Encik Raven yang tadi kita ambil. Kejap. Maknanya dekat sini yang Encik Manaf kita tak tahu Encik Manaf ni apa. Ini T2 lah ni. Kita nak letak apa? T2 lah Betul tak? Saya dah tersalah dah tadi. Okey, jadi laju untuk Encik Manaf laju sama dengan jarak bagi masa. Patutlah saya kata kenapa saya semua dah ada. Pelik pula. Laju tadi berapa? 72. Jaraknya berapa? 135. 135. Okey, masa adalah T2 yang kita tak tahulah. Jadi itu yang kita buat. T2 sama dengan 135 bahagi dengan 72. Dapat berapa? 1.875. Okey, 1.875 tu dalam jam. Jadi kita darab dengan 60. Maka kita dapat 112.5 minit. Jadi 112.5 minit ni ada dekat sini lah T2 ni. Jadi dia kata apa? Beza masa kedua-dua perjalanan. Kita dah tahu Encik Raven tadi lah 133. Siapa ni nama dia? Encik Manaf ialah 112.5. Maka kita tolak yang besar dengan yang kecil. Kita dapat 20.5 minit. Jadi beza masa kedua-dua perjalanan untuk sampai ke destinasi lah 20.5 minit. Okey? Boleh? Okey, praktiskan diri 7.1C. Okey, kalau saya serahkan pada awak praktiskan diri ni agak-agak boleh buat tak? Boleh, insyaAllah. Okey. Ni sekarang dah pukul berapa? Tanya awak dulu. 10.30. 10.30. 30. Adakah awak nak buat satu soalan sebelum kita berhenti? Boleh. Ataupun rasa macam dah okey dah cikgu, insyaAllah saya cuba jawab dulu. Amin tak kisah Amin. Buat Amin. Okey. Kita cuba tengok soalan mana. Soalan ni ke soalan 1, soalan 2, 2B, soalan nombor 2,
Ni masih bersama soalan nombor 3. Pilih mana satu yang kita nak. Ni kat buku test lah cikgu. Ya, betul. Surat. Okey, dah selesai. Mana satu nak? Yang tadi mana Min? Soalan nombor 4. 1, 2, 3, 4. Nombor 4 Okay, kita lihat sama-sama. Okey. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Moti sejauh 60 km dalam masa 3 minit. Okey, graf jarak masa menunjukkan perjalanan Encik Moti sejauh 60 km. Maksudnya paling maksimum lah 60 km. Kita lihat kilometer dengan minit Okey, dalam masa 3 minit. Dengan memandu kereta diberi kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. Okey, yang ini awak mesti dah tahu, tadi dah cuba kan? Okey, yang ini maksudnya dia punya kecerunan adalah sama, betul tak? Saya pula bagi jawapan Okey, apa yang kita nak tahu bila disebut kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. Maksudnya apa? Sebelum dengan selepas tempoh rehat. Ni masa rehat. Jadi dia punya kadar perubahan jarak masa tu dia kata adalah sama. Maksudnya apa? Jarak dia sama. Jarak dia sama. Diberi Laju sama. Laju. Laju sama. Kecerunan Bila macam laju tadi, sama, kecerunan sama. Maka kita cari titik. Ni titik dia apa? Yang tu 00. Sifar yang ini. T24. T24. Yang ini. T tambah 10 dengan 24. 24. Okey, yang ini. 3T dengan 60. 3T dengan 60. Okey, maka kita jadikan dia kecerunan. Okey, laju dia sama atau kecerunan dia sama. Saya ambil kat sini 24 tolak sifar, betul? Tolak sifar. Bahagi. T tolak sifar. Sama dengan 60 tolak 24. bahagi 3T 3T tolak T Tolak. tambah 10. dalam kurungan T tambah 10. Kenapa dalam kurungan? Sebab kita nak tolak semua sekalian tu. Okey? Kena ada dalam kurungan. Jangan lupa, nanti salah. Okey, 24 tolak sifar adalah 24. Yang bawah ni adalah T. 60 tolak 24 dapat berapa? 60 tolak 24. 36. Okey, 36. Okey, 3T tolak T tolak 10. Okey, Sat kita buat darab silang naik atas. Ini pun naik atas. Boleh? Boleh. 24. Bracket. Okey, 3T tolak T dapat berapa? Dapat 2T. 2T tolak 10. Tutup kurungan. Okey, kat sini ialah 36T. Setuju? Setuju. Setuju. Okey, 24 kali 2T dapat berapa? 48T. 48T. Tolak Tolak 24 kali 10. 240. 240 sama dengan 36T. 36T. Okey, saya bawa 36T ke sebelah dan negatif 240 ke sebelah. Jadi 48 tolak 36 dapat berapa? 48 tolak 36. Dapat 12T. Okey, 12T sama dengan 240. Jadi T sama dengan 240 bagi 12. Dapat berapa? 20. 20. Dapat 20. 20 ni minit ke jam ke saat? 20 ni minit dah juga. Minit. Minit. Okey, Minit. 20 itu adalah minit. Ni minit kat sini. Okey, jadi dia nak hitung nilai T saja kan? Okey, dah selesai ke belum? Ya. Dah. Okey, dah. Dah. Kita lihat yang kedua, B. Dia nak, kita tahu tadi T berapa tadi? T20. Bermakna dekat sini 20. Dekat sini berapa? Kat situ 30. 30. Dekat sini berapa? 60. Okey, 60. Sekarang kita lihat, hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Moti dalam kilometer per jam. Jarak bagi masa. Maksudnya, jumlah jarak, Bagi jumlah masa. jumlah je. Jumlah jarak bahagi jumlah Masa. masa. Dia nak laju purata. Okey, berapa dapat? Jarak dia Jarak dia 60. berapa? 60 bagi dengan Masa dia 60. dia nak berapa kat sini? Jam.
jam. Jadi kita perlu buat apa? Tukarkan dia. Bahagi. Ya, so kita dapat berapa? 60. 60 kilometer J negatif 1. Betul ke jawapan dia ni? Semak kan Betul. tolong. Ini soalan nombor 4. Kita punya praktis sendiri berapa? 7.1 C. Ya, 7.1 C betul. Cuba tengok. Ada tak yang boleh bantu? Betul tak jawapan kita? Nombor 4. Ah, P60. Nombor empat. Betul. betul. Alhamdulillah dah selesai. Okay, rasanya susah ke senang? Senang. Senang. Cuma awak kena berhati-hati, kena tengok masa dia. Kadang-kadang dia nak minta apa. Itulah kadang-kadang kita ada buat silap kat situ. Yelah Min. Okay, ada pertanyaan tak sebelum kita berehat? Sebelum kita berhenti. Ada? Tak ada. Okey, tak ada. Terima kasih semua. Pastikan awak dah tuliskan kehadiran. Okey? Boleh? Boleh. Okay, kita berhenti ni awal. Tapi saya rasa awak dah buat beberapa latihan, dah buat contoh, insyaAllah. Betul. Mudah-mudahan awak boleh. Saya dengar, betul tak? Ada buku yang tak ada buku nilam. Ada kelas yang tak ada buku nilam. Ada cikgu. Kelas Betul. Jadi, Buku. saya minta bantuan awak mana-mana yang saya tak buat. Kita tak bincang. Awak tolong buatkan yang dalam buku teks latihan tu. Kan ada yang saya tak bincangkan. Yang saya tak bincang tu awak cuba selesaikan, awak buatkan. Okay, boleh Okey? cikgu. Boleh. Sebelum tu pun ada yang saya tak buat kan? Latihan Ada. 3.1 3.1 3.1B. 7.1B pun ada saya tak buat. Nanti yang tu yang mana tak buat nanti awak buatkan. Boleh. Boleh. Okey, terima kasih semua. Baik Terima cikgu. kasih atas Terima kasih, kerja cikgu. dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Lagi Salam. apa dia? Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Kira salam. Terima kasih. Kita tutup majlis kita dengan tasbih. Terima kasih, cikgu. Mudah-mudahan apa yang saya ajar ni awak dapat dan boleh jawab untuk soalan dapat matematik cemerlang A. Amin. 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 Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, cikgu. Terima kasih. Cikgu, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu.